Kisah ini berkenaan seorang budak kecil lah, 23 tahun dulu. Dia dah besar dah sekarang, masih belajar universiti peringkat degree. Tapi bila flashback kenangan masa saya rawat seorang budak umur 5 bulan dengan gunakan ubat homeopati, dan memang pada masa itu saya rasa rawatan homeopati sangat berkesan untuk menyelamatkan kanak-kanak ini daripada rosak segala sarafnya, rosak, mungkin ada brain damage kalau tak sempat diselamatkan. Sebab dia asalnya kanak-kanak ni dia lahir pun premature. Dia ada jaundice yang lama, sebulan. Saya masa rawat dia, masa jaundice budak ni, dia berat dia 800 gram. Bayangkan 800 gram, kecil sangat. Bila tengok tu ukur tapak kaki dia besar jari dia. Tapi kenapa guna kaedah rawatan homeopati? Sebab kanak-kanak ni yang lahir ni, dia dah suffer dalam perut ibu dia, sebab ibu dia mengidap darah tinggi yang sangat tinggi, sehingga doktor ingin mempercepatkan kelahirannya dan memberi suntikan untuk mematangkan livernya supaya dia lahir. Jadi dia lahirlah akhirnya. Apa yang terjadi selepas proses membesar, dia lahir, dia montel. Daripada kecil tu dia dah membesar elok, kuning pun elok, dapat dirawat. Tidak guna ubat hospital, tapi guna 100% ubat homeopati. Pernah saya tengok rekodnya, ada tulis dawat merah lah daripada pusat kesihatan daerah menyatakan anak ni dirawat menggunakan ubat homeopati kerana masalah jaundice-nya. Jadi saya faham keadaan anak ni memang kronik, kecil, nampak macam tumbesannya memang terencat, tetapi selepas dirawat dengan baik, diberikan perhatian sepenuhnya, saya galakkan ibu dia beri susu badan, dia membesar. Ketika dia umur 5 bulan, tiba-tiba dia kena demam, tak demam lah, ya? Hidung berair, nangis saja. Maknya bawa pergi ke hospital pada masa tu bukan sebab dia sakit, hanya menunggu di luar hospital kerana menemani suami ziarah orang sakit. Tapi kerana banyak yang tegur anak kecil ni, kata cantik, mata dia bulat, badan dia montel, tegur. Tahulah kalau orang dulu kalau anak selalu ditegur, ada masalah, kena ain. Sama ada kita percaya atau tak percaya, tapi hakikatnya terjadi. Balik ke rumah, baby ni tadi menangis tak berhenti-henti. Daripada malam tu dia menangis, petang-petang, senja, malam menangis tak berhenti-henti. Dan akhirnya memang tak boleh dipujuk, beri susu tak mau, didodoikan tak mau. Kemudian dia terberak, menangis. Saya cek apakah warna najisnya, hijau. Seolah-olah ada satu perasaan takut, kalau kita ikut simptom homeopati. Kalau berak hijau, budak ni ada rasa tak selesa dan dia ada perasaan takut. Mungkin terlepas ditegur-tegur, diagah-agah oleh orang tua semasa di hospital, dia rasa tak selesa, badan pun tak sihat. Dan malam tu bermulalah era yang sangat menakutkan, sebab dia menangis tak berhenti-henti. Dari malam sampai tengah malam, beri ubat, didodoikan, disusukan, semua tak jalan. Jadi apa yang terfikir pada fikiran pasangan muda ini, ayahnya bawa naik kereta, pangku, ibunya pangku anak ni, pergi ke rumah-rumah, lepas satu bomo yang beri air tawar supaya berhenti menangis. Jadi tak mau berhenti menangis. Lama kelamaan saya perhatikan, ketika itu saya juga rasa risau. Saya ada bawa ubat homeopati, dan apa yang saya takuti ialah anak ni nanti kalaulah dia kena sawan. Jadi saya ada bawa satu ubat yang dia satu daripada garam, garam dia panggil Macphos dalam homeopati, yang mencegah kalau berlaku sawan. Ketika itu anak ni dah terlampau menangis, dah sampai pukul 2 pagi sampai 3 pagi, rumah ustaz sana tawar, rumah ustaz sini ambil air tawar, sana ambil air tawar, tak jadi. Bawa pergi hospital, akhirnya sampai hospital pukul 6 pagi.
Tak ada arah nak buat. Kenapa anak ni menangis? Adakah disampuk syaitan? Adakah dirasuk oleh hantu mana-mana? Tak tahu. Jadi, oleh kerana memandangkan, matanya dah mula pandang cross eyes, pandang dah tak betul dia pandang, dia juling. Satu pandang kanan, satu pandang kiri matanya. Dan dia menangis tu teresak-esak sehingga nafasnya tinggal satu-satu. Kemudian pada masa itu, saya pegang anak ini kerana ibunya dah tak sanggup pegang sebab takut sesuatu terjadi yang mengerikan. Takut yelah, kalau berlaku nyawanya tak dapat diselamatkan. Apa yang ada pada fikiran saya, garam ini dalam kaedah homeopati ialah kita beri untuk buka semua laluan sarafnya supaya dia tak sawan. Mata dah juling, nafas dia tengah satu-satu. Sehingga si ibu menangis dan berdoa tengah malam tu, ya Allah jangan ambil nyawa anakku. Terlampau takut, terlampau panik. Saya swab setiap 15 minit dalam bentuk air. Ubat ini, ubat homeopati, dos rendah untuk kanak-kanak dan baby. Sepanjang jalan ke sana kemari saya masih swab setiap 15 minit, 10 minit, 15 minit. Sebab supaya buka semua laluan saraf, otak. Sebab zat Medforce ni perlu ada pada manusia. Banyak pada zat darah merah dia. Dia ada, kita dapat pada tulang sumsum, dia ada pada saraf, dia ada pada otak, dia ada semua keseluruhan agihan saraf manusia. Dan kalau zat ini tak ada, ubat ini tak ada pada masa itu, apa lagi buat nak tolong? Jadi kemungkinan akan berlaku krem, kemungkinan akan berlaku sawan, kemungkinan akan berlaku kecacatan otak. Sebab mata dah juling, nafas dia tinggal satu-satu. Sehingga akhirnya bawa sana sini sampai ke hospital, cek. Pada masa itu saya rasa sangat bimbang, entah kena kuman meningitis. Tapi selepas disahkan di hospital tak ada. Dia dibawa balik rumah, masih dirawat tapi dah tak menangis. Dah tak ada lagi macam menyentak-nyentak macam sawan. Tapi apa yang saya nampak, anak ni mula dah nak tidur. Bila bangun tidur, matanya dah juling. Sebab dia kuat sangat menangis tadi. Jadi ubat yang saya berikan tadi diteruskan tanpa saya beritahu mak dia bahawa mata anak ni dah mula juling. Tapi selepas beberapa minggu, matanya kembali normal, keadaan kelakuannya kembali normal, dah tak menangis malam, berak hijaunya dah hilang, dia mulai menyusu dengan baik dan selesa. Anak ni memang saya rawat daripada lahir, dan keadaannya memang sangat rumit kerana dia tak cukup bulan. Sehinggalah sekarang dah masuk universiti dan dah buat first degree, menunggu habis belajar. Dan itulah keberkesanan ubat homeopati. Jangan orang pelekehkan, sebab ubat ini sangat selamat, sangat berguna ketika kita terdesak. Mana ada ubat hospital untuk rawat budak-budak yang pada masa tu nafasnya dah tinggal satu-satu. Mungkin kalau masuk hospital, masuk oksigen, tapi tak dapat rawat sarafnya. Ketika matanya juling, ketika nafasnya dah macam nak putus nyawa, ada satu ubat magic dalam homeopati yang membantu membuka semua saluran-saluran saraf dan mengelakkan daripada kerosakan saraf. Apa yang kita takut? Sawan boleh menyebabkan maut. Sawan juga boleh menyebabkan kekal bodoh. Maknanya nanti kalau dia besar, begitulah dia. Dah hilang dah daya berfikir dan mengelakkan daripada dia juling permanen.